9 jenazah mangsa tragedi MH17 pulang ke tanah air 2 September ini. Banjir melanda beberapa kampung sekitar Yan Kedah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda mengikuti berita wilayah 28 Ogos 2014 bersama saya Hisham Saleh. Dan juga bersama saya Nurlela Muhammad Nur. Selain dua tajuk utama tadi, antara informasi setempat lain, penampilan khas ikon animasi negara naikkan semangat patriotisme rakyat serta merusuh dan bakar kilang 49 warga asing di Reman. Turut mendapat tempat pelaksanaan VEP bakal diumumkan. Baik, kita terus mulakan dengan berita awal ini, Nurlela. Kumpulan ketiga jenazah mangsa tragedi MH17 yang bakal dibawa pulang ke tanah air 2 September ini meningkat kepada 9 berbanding 8 yang diumumkan sebelum ini. 7 merupakan warga Malaysia manakala 2 lagi rakyat asing yang berkahwin dengan rakyat tempatan. 1 daripadanya merupakan kanak-kanak. Mengumumkan demikian, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohamad Zain berkata, seperti kumpulan pertama dan kedua, istiadat penghormatan juga diberi kepada jenazah yang dibawa pulang Selasa depan. Dan daripada 9 jenazah ini, 5 daripada jenazah ini akan dibawa ke kawasan luar, iaitu 1 ke Seremban, 1 ke Teluk Intan, dan Pulau Pinang ada 3. 2 akan dibawa ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang lepas. Dan 1 akan diterbangkan ke Bukit Mertajak. Sejurus selepas istiadat penghormatan, 5 jenazah akan diterbangkan menggunakan pesawat Nuri EC-725 dan Hercules C-130. Bagaimanapun, butiran terperinci berkaitan jenazah kumpulan ketiga hanya dibuat pada 1 September ini selepas semua proses dokumentasi selesai. Kecekapan pengawal keselamatan bank mengesan seorang individu yang membawa sebilah parang dan beg plastik mengandungi petrol menggagalkan cubaan rompakan yang dirancang. Suspek mati ditembak ketika cuba melakukan jenayah berkenaan di sebuah bank dekat Jalan Sungai Dua berdekatan Universiti Sains Malaysia kira-kira pukul 11 pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Negeri Dato' A. Taivigan mengesahkan mengenai kejadian. Saya sebenarnya bangga dengan security guard inilah. Sebab dia berani bertindak dan bertindak dengan betul. Very sharp. Walaupun pada masa itu ada pelanggan-pelanggan lain, tapi dia cari juga ruang untuk tanpa mencederakan pelanggan, dia tembak kepada penjeraya ini. Suspek yang maut di lokasi insiden dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Malah lelaki terbabit pernah beberapa kali dikesan memasuki bank berkenaan sebagai pelanggan dan pernah cuba melemparkan botol berisi petrol sebelum ini. Siasatan juga mendapati suspek menyamar dengan memakai misai palsu dan sebuah kereta ditemui berhampiran lokasi kejadian. Datang ke negara ini untuk bekerja dan diterima sebaiknya, namun terdapat segelintir daripada warga asing bertindak melampau serta tidak menghormati undang-undang negara. 49 warga asing yang merusuh dan membakar salah sebuah kilang di Kulai Jaya Selasa lalu direman 14 hari. Kesemua suspek terdiri daripada 47 warga Nepal dan 2 lagi Bangladesh. Dan kini pihak berkuasa memburu beberapa lagi pekerja kilang terbabit. Tegas Ketua Polis Johor Dato' Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, kesemua pekerja yang tidak berpuas hati dengan pengurusan kilang patut menggunakan saluran betul. Mana-mana pekerja-pekerja asing yang tidak menghormati undang-undang negara ini. Datang ke negara ini ada peraturan dia. Bila dia menerima untuk bekerja, dia dah menandatangani satu perjanjian. Berapa jam patut kerja, berapa banyak overtime kan. Jadi dia kena patuhlah peraturan-peraturan terikat dengan perjanjian tu, bukan buat ikut sesuka.
Beliau ditemui selepas melawat premis tersebut susulan kejadian merusuh melibatkan kira-kira 800 warga negara asing. Kesemua mereka disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Hujan lebat sejak malam tadi di sekitarian Kedah telah mengakibatkan beberapa kampung dinaiki air. Penduduk yang terjejas ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara melibatkan lebih kurang 56 penduduk. 108 penduduk lain yang turut terjejas ditempatkan di Suratera Bukit selain 80 penduduk di Dewan Titi Teras. Tinjauan mendapati di pusat-pusat pemindahan sementara banjir dikawal oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Bagi penduduk pula, keadaan yang berlaku juga menyebabkan mereka hanya berfikir untuk menyelamatkan diri. Bantuan yang mereka bagi tadi JKM bagi itulah untuk makanan kita. Habis itu kain selimut, ikat, itulah daripada JKM. Dari adun apa ni ada bagi semua sekilas untuk makanan kita, makanan basah. Ada yang tilam tak ada nak ambil, ada bantai, ada tikar, ada kain baju tak ada nak ni, semua rosak. Pemindahan penduduk yang terjejas banjir ke kawasan selamat dibantu rela Polis dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM. Memandangkan Kedah mula berdepan musim tengkujuh dengan beberapa kawasan rendah mula dinaiki air, semua pihak berkuasa tempatan PBT diarah memastikan sistem perparitan di kawasan masing-masing berfungsi. Ya, pemantauan sedemikian penting agar aliran air hujan berjalan lancar. Exco Kerajaan Tempatan Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga, Perumahan dan Pembangunan Insan Negeri, Badrul Hisham Hashim, mahu langkah berwaspada perlu dipertingkatkan semua pihak termasuk penduduk setempat khususnya di kawasan yang sering dinaiki air. Daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Kota Star, Yan, Pendang dan Kuala Muda sering berdepan situasi itu setiap kali hujan lebat. Dan langkah yang kita perlu ambil, saya telah mengarahkan supaya setiap PBT supaya berhati-hati dan menjaga paritan longkang supaya tidak tersumbat. Dan saya juga ingin menasihatkan kepada rakyat di Kedah supaya berhati-hati. Sementara itu, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Menteri Besar Datuk Seri Mukhlis Mahathir memaklumkan kerajaan negeri sentiasa bersiap sedia menggerakkan operasi pengurusan bencana. Tindakan pantas diambil bagi memindahkan penduduk terjejas banjir ke lokasi yang selamat. Orang ramai juga dinasihati supaya berwaspada dan mengikut arahan dari semasa ke semasa. Walaupun Suruhanjaya Pilihan Raya SPR belum memutuskan sebarang keputusan bagi Pilihan Raya Kecil Dun Pekalan Kubur, Barisan Nasional BN terus komited untuk membuat persiapan segenap segi. Ya, Hisham, namun keutamaan kepada calon yang bakal membawa cabaran BN mestilah diterima masyarakat setempat, juga mampu menyelesaikan masalah rakyat dalam memastikan legasi pemimpin terdahulu diteruskan. Sehubungan itu, Ketua Penerangan UMNO Datuk Ahmad Maslan mengharapkan siapa pun calon yang dipilih pucuk pimpinan parti, sokongan perlu diberikan. Kita juga ingin meneruskan khidmat yang baik yang telah dilaksanakan oleh Yang Berhormat Datuk Nur Zahidi sebelum ini. Dan harapan kita ialah siapa juga yang dipilih nanti tentunya akan memberikan khidmat yang baik itu dan meneruskan legasi Datuk Haji D. BN juga kini bersedia berdepan dengan mana-mana calon parti lawan dalam PRK nanti. Dun Pengkalan Kubur merupakan kubu kuat BN sejak 3 penggal lalu. Beliau yang juga Timbalan Menteri Keuangan meluangkan masa melawat 12 pusat daerah mengundi PDM dan kawasan sekitar Dun Pengkalan Kubur ditumpat. Selepas Sultan Selangor menitahkan PKR, DAP PAS mengemukakan lebih daripada 2 nama untuk pertimbangan menggantikan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar. PAS Selangor menyatakan tidak akan mencalonkan wakil dari parti itu. Sebaliknya, Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali menyatakan PAS akan mencalonkan sekurang-kurangnya 2 nama adun PKR untuk jawatan berkenaan. Keputusan dibuat adalah muktamad kerana jawatan Menteri Besar Selangor milik PKR. Bagaimanapun, siapa calon itu tidak didedahkan oleh PAS.
Ya. Itu calon Dari PKR. bukan dari PAS. Bukan daripada PAS. PAS tak akan tuntut. Sebab itu PKR punya jawatan tu. Slot tu slot PKR. So, Itu banyak sikit punya. itu tak jadi masalah itu. Itu PKR. Kalau kita nak cadang calon pun calon PKR. Tak ada calon daripada PAS. Tak ada. Saya garanti tak ada. Beliau ditemui selepas mengadakan mesyuarat tertutup bersama PAS Selangor di Pejabat Perhubungan Negeri di Shah Alam. Sementara itu, beberapa badan bukan kerajaan NGO bersuara ekoran kemelut politik Selangor. Malah mereka menyelar tindakan PKR dan DAP tetap mahu mencalonkan Presiden PKR sebagai calon tunggal Menteri Besar baharu. Parti ini harus sedar, parti yang berada dalam Pakatan Rakyat ini harus sedar bahawa mereka ingin mendapatkan kuasa, tetapi kena hormat orang yang pegang kuasa. Ini satu kenyataan yang biadab bagi saya. Kenapa mereka biadab? Sebab mereka bukan anak Selangor. Orang yang minta-minta ni bukan anak Selangor. Sebagai rakyat Selangor, kalau Sultan sendiri mengarahkan satu-satu organisasi untuk memberikan 2 atau 3 nama atau 10 nama dan organisasi itu insist nakkan satu juga, maknanya apa? Maknanya dia engkar lah pada saya lah. Sultan mesti mengikut sama ada di berpandangan kalau seorang aduh tu mendapat support majoriti daripada ahli Dewan Undangan Negeri. Saya tak salahkan persepsi itu betul. Tetapi mesti mengikut juga salah satu lagi ketukan, iaitu mengikut budi bicara Sultan yang mutlak. Jadi budi bicara Sultan yang mutlak itu ialah Sultan mempunyai kuasa untuk memilih sama ada Menteri Besar itu layak untuk mentadbir negeri Selangor. Mereka ditemui dalam satu sidang media di Shah Alam dan kumpulan ini juga bakal mengadakan satu himpunan rakyat menjunjung kasih ke bawah Sultan Selangor di Kelang Sabtu ini sebagai kesyukuran dan berterima kasih rakyat negeri ini atas kebijaksanaan Sultan Sharafuddin Idris Shah menangani isu semasa. Pengarah strategik PKR Rafizi Ramli didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya atas tuduhan sengaja mengaitkan dengan niat hendak memecahkan keamanan melalui kenyataan dalam artikel bertajuk Will Rafizi Quit If Selangor Is Not Toppled? Artikel tulisan tertuduh disiarkan di Age Malaysia Februari lalu. Bagaimanapun, tertuduh yang juga ahli Parlimen Pandan mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Kesalahan didakwa dilakukan di Pejabat DH Malaysia Communication Sendirian Berhad tingkat 3 Menara KLK Mutiara Damansara Petaling Jaya kira-kira 11.40 pagi 4 Februari lalu. Tertuduh diwakili Peguam N. Surendran didakwa mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Hakim membenarkan tertuduh ikat jamin RM2,000 dan sebutan semula kes ditetapkan 30 September depan. Di Mahkamah Magistrate Balik Pulau Pula, 6 individu dipenjara sebulan dan didenda RM5,000 selepas mengaku salah berbogel di pantai Teluk Kampi dalam kawasan Taman Negara Pulau Pinang di Teluk Bahang 30 Mei lepas. Hukuman dijatuhkan Magistrate Muhammad Najib Ismail terhadap Loh Kok Hong 41 tahun, Mu Wai Peng 34, Justin Ang Ji Keng 24, Yam Kam Hung 54, Lionel Lu Ju Hong 52 dan Arnanda Kumar 40 tahun. Yam Kam Hung turut berhadapan dengan pertuduhan di bawah Seksyen 292-A Kanun Keseksaan kerana menghasilkan video lucah turut dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Kesemua tertuduh diarah menjalani hukuman tersebut bermula hari ini dan memerintahkan mereka dikenakan penjara tambahan 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Bagaimanapun 4 lagi tertuduh itu Chio Tok Hua 57, Chan Chin Weng 27, Teh Gua Hun 37 dan Kong Meng Leong 38 tahun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 294-A Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 294 Akta sama yang membawa hukuman penjara sehingga 3 bulan dan denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan 4 individu yang terdiri daripada 3 wanita dan seorang lelaki berkenaan diikat jamin RM4,000 seorang dengan seorang penjamin. 16 Oktober depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula. Pendakwaan diketuai Ketua Unit Pendakwaan Datuk Razali Cik Ani dan Timbalan Pendakwa Raya Edward Chan. Selepas menggemparkan negara dengan kegiatan tidak bermoral di 20 Mei lalu, 2 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru Kelantan. Ya, mereka berdepan tuduhan rogol bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang dibacakan dan minta dibicarakan. Hakim Muhammad Yusof Yunus kemudian menetapkan 17 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi memberi laluan kepada kedua-dua tertuduh mendapatkan khidmat peguam. Muhammad Faiz Azahan, 22 tahun dari Taman Binjai Manis Ketereh, Cik Muhammad Farhan Ishri Cik Mat, 18 tahun, berdepan 2 pertuduhan. Mengikut fakta pertuduhan pertama, pada 20 Mei antara pukul 7.30 malam hingga 11 malam, bertempat di sebuah rumah kosong di Kampung Hutan Pasir Ketereh, tertuduh telah merogol pelajar berusia 15 tahun. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman selama tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 30 tahun di bawah Seksyen 376/2/C dan dikenakan sebat. Pertuduhan kedua pada tarikh, tempat dan waktu yang sama, tertuduh turut merogol seorang lagi pelajar berusia 17 tahun. Jika sabit kesalahan, kedua-dua tertuduh berdepan hukuman yang sama sebagaimana pertuduhan pertama. Kes yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Intan Nur Hilwani Mat Ripin memohon mahkamah agar kedua-dua tertuduh tidak dikenakan ikat jamin kerana kesalahan yang dilakukan mereka serius. Perbarisan dan perarakan Hari Kemerdekaan tahun ini cukup unik dengan menonjolkan industri kreatif sebagai elemen baharu. Pendekatan baru itu dengan penampilan khas ikon animasi negara Upin dan Ipin menaikkan lagi semangat patriotisme rakyat. Pandangan dinyatakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik selepas menyaksikan raptai sambutan Hari Kemerdekaan di Dataran Merdeka. Pada kali ini termasuk menggunakan watak animasi Upin dan Ipin yang kita menganggap ini adalah satu daripada intellectual property ataupun harta intelektual negara yang sudah berkembang maju, yang perlu dibanggakan, dan hari ini dia bersama dengan khalayak dan ini adalah merupakan antara pendekatan baru yang diharapkan akan dapat penerimaan daripada mereka yang berada di sini dan juga mereka yang menonton di rumah. Selain daripada itu, kita dapat melihat pelbagai persembahan baru termasuk di kalangan komando BHT 69 dan juga Angkatan Tentera dan sebagainya. Saya pasti walaupun dalam keadaan kita berriba, kita akan terus langkah ke depan dan menunjukkan semangat dan kesungguhan kita untuk mempertahankan dan memajukan negara yang tercinta ini. Minggu Merdeka Anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia bermula hari ini sehingga 1 September. Bukan sahaja memberi peluang kepada masyarakat mengenal erti kemerdekaan. Malah pelbagai inisiatif turut disediakan di 11 lokasi pameran sekitar ibu negara. Antara 11 lokasi tersebut ialah laman KKMM di KL Central. Kami salah satu peserta daripada persatuan KKMM ni, kami menganjurkan biar ramai lagi datang ke booth-booth kami seperti booth yang ada MDEC, Post Malaysia. Kami salah satu pada bawah MDEC. Kami juga ada mengadakan berbagai-bagai aktiviti di sini seperti mengala untuk kanak-kanak bagi sebelah pagi, sebelah petang ada aktiviti maskot daripada Dunia Icak, daripada Adin Multimedia. Kami menganjurkan harap ramai pengunjung dapat memenuhi booth-booth yang kami sediakan sempena Hari Kemerdekaan yang ke-57 ini.
Di hadapan pasar seni pula, pertunjukan kesenian atau lebih dikenali sebagai Perkampungan Santai Seni diadakan di bawah anjuran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Pelbagai alat muzik tradisional dan kreatif dimainkan di hadapan pelancong asing dan tempatan. Saya harap mana-mana yang free, yang rasa senang, datang ke Central Market untuk menyaksikan persembahan-persembahan bukan setakat angklung saja. Banyak lagi persembahan-persembahan daripada pihak lain, dan inilah peluang untuk kita berjumpa di sini. Jadi datang beramai-ramai, jangan lepaskan peluang yang indah ini. Bagi golongan muda, lokasi yang boleh dijadikan tumpuan adalah Perkampungan Belia dan Kerjaya di Padang Berbuk. 30 syarikat menawarkan lebih 200 tawaran pekerjaan kepada golongan belia yang menganggur. Kita ada ada mengadakan pameran, kita buka bus untuk pencari pekerjaan. Lepas tu dan kita juga buka bus untuk training provider lah. Jadi kepada belia ataupun orang-orang yang mencari pekerjaan, kita galakkan untuk datang di sinilah untuk mendapatkan pekerjaan. Antara lokasi lain ialah Stadium Merdeka, Jalan Masjid India, Laman Tuanku Abdul Rahman dan Dataran Medan Pasar. Minggu Merdeka yang dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia merupakan satu inisiatif terbaik kepada rakyat Malaysia bagi mengecapi atau lebih mengenal erti kemerdekaan yang kita kecapi selama 57 tahun. Pelbagai aktiviti akan diadakan di Minggu Kemerdekaan, iaitu dari 28 Ogos sehingga 1 September 2014, iaitu antara 10 pagi sehingga 10 malam di 11 lokasi. Antara lokasi tersebut adalah Stadium Merdeka, Padang Berbuk, Tuanku Abdul Rahman, Perkarangan Pasar Seni, Stadium Negara, Jalan Masjid India, Dataran Medan Pasar, Padang Berbuk dan juga KL Central. Pelbagai aktiviti yang bersifat kemerdekaan dan juga mengenal erti tokoh-tokoh yang bersanggup berkorban demi kemerdekaan negara akan disediakan kepada golongan muda dan juga golongan tua. Anda dialu-alukan ke Minggu Merdeka bagi menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-57. Wajib Asami melaporkan untuk Berita TV RTM. Pelbagai pihak terus merancang untuk memeriahkan sambutan ambang kemerdekaan menerusi pelbagai penganjuran program sama ada berbentuk keagamaan maupun bersemangat patriotik. Dan buat julung kalinya, Hisham, Kedah bakal melaksanakan program doa untuk Malaysia peringkat negeri di dataran Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang dekat Padang Terap. Dan dijangkakan lebih 5,000 penduduk setempat bakal hadir pada malam kemerdekaan. Acara bermula pada pukul 9 malam diisi dengan persembahan nasyid kumpulan Hijaz dan Raihan, disusuli dengan ceramah berkonsep kemerdekaan oleh Ustaz Atantowi Yusof. Turut berlangsung bacaan doa oleh Imam Besar Masjid Zahir, Datuk Syekh Ruslan Abdul Halim. Program juga diselitkan dengan deklamasi puisi Doa untuk Malaysia sebelum kiraan detik 12 malam dengan dijangkakan kehadiran Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir. Konsep yang kita buat ni agak berbeza. Kita banyak dalam proses pengisian program itu berbentuk keagamaan, berbentuk patriotisme, keinsafan, dan sama-sama kita bagi satu doa untuk sama-sama rakyat berdoa supaya negara dan negeri kita ni keadaan sentiasa aman dan dalam perlindungan Allah SWT. Dan akhirnya sekali kita akan Beliau yang juga Exco Kerajaan Negeri sebelum itu ditemu bual secara langsung di Konti Kedah FM di Alustar. Baik Nolilah, bahang kemerdekaan negara yang ke-57 semakin dirasai di Kuala Kedah. Pelbagai aktiviti dan program menyemarakkan sambutan kemerdekaan dilakukan bagi menyemai kecintaan terhadap negara kita. Ya benar, Tuan Hisham. Dan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Rotan menzahirkan inisiatif itu dengan mengadakan sketsa kemerdekaan. Sketsa bukan sahaja dapat menimbulkan perasaan kecintaan terhadap negara dalam diri setiap pelajar, malah dapat membangkitkan semangat patriotik dalam kalangan mereka. Juga bagi mengenang kepayahan pejuang kemerdekaan dahulu untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Turut menyaksikan sketsa kemerdekaan ini, Pengerusi Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kedah Syamsul Baha Abdurrani.
Dalam ucapannya, beliau mahu setiap pelajar menghargai keamanan yang dikecapi sehingga kini dan menanam semangat jati diri dan patriotik terhadap negara dan menjaga tanah air agar tidak dijajah lagi. Sementara itu, Semarak Kemerdekaan turut menyaksikan program kayuhan kemerdekaan yang disertai lebih 100 pelajar melibatkan Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah dan SMK Kubang Rotan. Golongan peniaga diminta turut bersama-sama menyemarakkan sambutan kemerdekaan negara dengan memasang atau mengibarkan jalur gemilang di premis mereka. Dan apa yang dilakukan kumpulan berkenaan bukan berdasarkan paksaan mana-mana pihak. Jelas Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Ikhlas Muhammad Rizwan Abdullah, peniaga seharusnya menunjukkan rasa cinta dan hormat terhadap negara. Ini kerana mereka berpeluang mencari rezeki tanpa sebarang kekacauan. Orang yang dahulu tu. Kita tak nak wujudkan kemerdekaan ni sebagai satu percuma kepada rakyat, khususnya rakyat dalam negara kita ni. Kita nak tanamkan jati diri kepada mereka. Ini yang kita tengah buat. Ikhlas bersama NGO-NGO lain, kita nak tanamkan jati diri itu tentang kemerdekaan ni. Ini yang kita sedang lakukan. Kita tak nak paksa dia bagi bendera dan suruh pasang. Kita tak nak buat perkara-perkara sebegini. Di mana dalam sistem pendidikan... Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama gabungan NGO-NGO Gegas di Ibu Negara. Golongan peniaga juga perlu menjadi ikutan kepada masyarakat, terutama pelanggan mereka dalam aspek pentingnya mengibar jalur gemilang. Tanggal 31 Ogos 1957 merupakan sejarah paling manis buat seorang veteran tentera yang kini menetap di Kampung Tal 7, Pasir Mas di Kelantan. Ya, Awang Yaakob, 64 tahun, merupakan seorang daripada 8 anggota tentera di negeri Cik Siti Wan Kembang yang masih hidup selepas berjuang bermati-matian menentang musuh negara. Baginya, tanggal keramat itu merupakan saat paling berharga untuk dikenang. Sebagai rakyat Malaysia, Awang Yaakob amat berbangga kerana pernah berjuang menentang komunis walaupun akhirnya cacat seumur hidup. Operasi Selamat Sawadi di Betong, Thailand pada 20 Julai 1979 masih segar diingatannya kerana kaki kirinya hancur hingga paras lutut terkena jerangkap sama. Mulut pijak tu bunyi derah lah. Jadi masa tu lah tak tahu siapa kena. Pocik ke, orang belakang ke. Lepas tu baru tahu. Sedar. Ketika menyertai misi itu, Awang berusia 32 tahun dan merupakan anggota dari Batalion ke-14 RAMD Kem Terendak, Melaka. OKU bapa 9 anak ini menuntut generasi muda menghargai erti kemerdekaan dan menghayati semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Isteri Awang, Hasnah Harun, 59 tahun, amat peka dengan tarikh tersebut kerana ketika kejadian beliau sedang sarat mengandung anak ketiga. Hanya setelah 12 hari berpantang, beliau dimaklumkan kejadian yang menimpa suaminya. Tapi dia tak cerita dia kena betret. Tak cerita sampai akhir ngandung sampai dia duduk hospital Penang. Berapa hari dia kena tu duduk hospital Serendok. Sama-sama duduk hospital lah. Dia hospital Penang, kakak duduk hospital Serendok. Saling. Kebanggaan Hasnah bersuamikan tentera terus membara apabila semangat kental dan minat Awang diwarisi anak ketujuhnya yang memilih kerjaya sebagai tentera. Awang bersara pada 1993 sebagai korporal setelah ditukarkan ke Kem 8 Brigade Pengkalan Cepa di bahagian tugas am pada 1981. Baik saudara, berita wilayah kami teruskan dengan berita ini. Pengumuman mengenai pelaksanaan caj permit kemasukan kenderaan VEP untuk kenderaan asing yang memasuki negara ini bakal diumumkan bila tiba masanya. Ya, menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, Kerajaan Persekutuan telah mempunyai pendirian mengenai perkara itu. Pihak kerajaan pusat sudah pun saya percaya
lebih kurang mempunyai pendirian mengenai soal ni, dan sudah tentulah dalam soal ni kerajaan pusat yang akan umumkan. Beliau mengulas perkembangan terbaru cadangan CARJ VEP yang dijangka dilaksana tahun depan. Persetujuan Kerajaan Persekutuan melaksanakan CARJ VEP terhadap kenderaan asing diumumkan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak bulan lepas. Dan ketika merasmikan program Exporters Forum Madrid 2014 di Johor Bahru yang turut dihadiri pengerusinya Datuk Noraini Ahmad, Johor dilihat sebagai satu negeri yang sangat berpotensi dan mampu diangkat sebagai hub ekonomi di negara ini. Ya, keyakinan disuarakan Datuk Muhammad Khalid dengan pandangan pelabur dalam dan luar negara tertarik untuk melabur dan memperluaskan perniagaan masing-masing di negeri itu. Bagi tempoh antara Januari hingga Mei lepas, Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, MAIDA, mencatatkan jumlah pelaburan perindustrian sebanyak 14.9 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, 4.83 bilion ringgit daripada pelabur asing dan pelaburan dalam negeri pula mencecah 10.84 bilion ringgit. Sekaligus meletakkan Johor di kedudukan pertama, diikuti Sarawak di tempat kedua dan Pahang di tempat ketiga. Malah sokongan pelabur berkenaan membantu menggambarkan Johor negeri sejahtera dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Faktor itu jelas membantu menarik kedatangan pelabur ke negeri ini selari dengan kerancakan pembangunan kawasan Iskandar Malaysia. Bermula hari ini, lebih 8,000 penduduk Mukim Delima dekat Tumpat, Kelantan menikmati perkhidmatan rawatan kesihatan lebih baik menerusi klinik kesihatan. Sebelum ini, penduduk hanya mendapatkan pemeriksaan rawatan untuk ibu mengandung dan bersalin sahaja di klinik desa. Pengerusi Lembaga Pelawat Hospital Tumpat, Datuk Rosdi Abdul Aziz mengharapkan klinik kesihatan ini bakal diperbesarkan dengan pelbagai kelengkapan untuk memberi kemudahan kepada orang ramai menerima rawatan kesihatan. Keprihatinan Jabatan Kesihatan Tumpat membolehkan kerajaan membuat keputusan klinik desa dinaik taraf kepada klinik kesihatan. Ini merupakan satu perkembangan yang cukup menarik dan amat baik, kerana hari ini perkhidmatan kesihatan yang diberi oleh pihak kerajaan tidak lagi tertumpu di bandar-bandar ataupun di pekan-pekan kecil, tetapi hari ini telah merayap dan melata sehingga ke pendalaman di kampung-kampung. Beliau menghadiri majlis hari terbuka di Klinik Kesihatan Kampung Delima, Tumpat. Serentak dengan itu juga kaki tangan klinik ini diharap mampu memberi perkhidmatan lebih baik kepada penduduk setempat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merancang memiliki pusat latihan asas sendiri bagi melatih pegawai-pegawai baharu. Pusat itu nanti dijangka memiliki kemudahan serba lengkap, antaranya seperti padan kawat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Abu Kasim Muhammad melihat penubuhan institusi itu selaras dengan penambahan keanggotaan pegawai baru SPRM selain turut didorong dengan pelaksanaan kursus asas pegawai yang berjalan 2 kali setahun. Pusat latihan itu juga boleh dikongsi bersama agensi penguatkuasa lain yang tidak memiliki kemudahan latihan. Usaha yang dilakukan SPRM merupakan salah satu inisiatif mempertingkatkan mutu perkhidmatan kepada masyarakat. Kebanyakan pegawai baharu itu juga nanti terdiri daripada golongan profesional dan sangat diperlukan dalam SPRM. Memandangkan bahawa keperluan kemahiran siasatan adalah teras kepada kerja-kerja SPRM, dan elemen-elemen kemahiran kewangan dan sebagainya amat dikendaki berdasarkan kepada perkembangan semasa dalam kita menjalankan siasatan. Beliau ditemui media selepas majlis perbarisan tamat latihan kursus asas pegawai SPRM di Kompleks SPRM Johor. 53 pegawai kadet penolong penguasa grade P29 menamatkan latihan kursus asas yang bermula sejak September tahun lalu hingga Ogos tahun ini. Baik, terima kasih saudara kerana anda masih lagi bersama kami mengikuti perkembangan semasa negeri-negeri. Lintas langsung mengambil tempat dengan dimulakan dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Jadi rakan kita Buma telah bersedia di Kuching untuk informasi penuh. Silakan.
Terima kasih Hisham dan Nolela di Angkasa Puri. Salam satu Malaysia. Persatuan Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS merupakan satu konteks baru dalam memperjuangkan budaya Melayu Sarawak, memandangkan masyarakat kini terlalu cenderung dengan perjuangan lain. Sehubungan dengan itu, Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menyarankan agar persatuan itu mencari jalan terbaik untuk membangunkan semangat kesedaran budaya dalam kalangan masyarakat Melayu dan salah satu cara yang dicadangkan dengan menganjurkan Pesta Budaya Melayu. Beliau berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri anjuran persatuan tersebut di Kuching. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Adnan Satim dalam ucapannya pula menyeru agar masyarakat Melayu terus bersatu padu dalam mempertahankan hak-hak mereka dari pelbagai segi tanpa mengetepikan hak kaum-kaum lain. Menurut beliau, kaum Melayu kini dilihat semakin maju dan seharusnya belajar daripada sejarah lampau selain terus menolak anasir luar yang ingin memecah belahkan perpaduan kaum di negeri ini. Manakala pengerusi AKYBMS Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mahu persatuan itu berusaha menjadi badan terulung yang memperjuangkan masyarakat Melayu di Sarawak. Ini demi memelihara dan memajukan budaya, kesenian dan adat resam yang positif dalam konteks negeri ini yang mempunyai penduduk berbilang kaum. Jelasnya, berbagai-bagai projek sedang dirancang dan akan dilaksanakan, antaranya pembinaan Wisma Melayu di Petrajaya yang bakal menjadi mercutanda masyarakat Melayu di Sarawak. Seramai 355 penerima terdiri daripada isteri-isteri ahli Kabinet Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, bekas ahli politik, pesara, penjawat awam dan ketua masyarakat mendapat penganugerahan peringkat perayaan Jubli Emas Kemerdekaan Sarawak hari ini. Penganugerahan itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Apri Jabu di Dewan Undangan Negeri di Petrajaya sebagai pengiktirafan pengorbanan dan khidmat bakti mereka dalam pembangunan negeri Sarawak maupun negara. Mengetuai senarai penerima Isteri Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Datuk Dayang Mulia Datuk Awang Daud. Turut menerima pingat bekas pengarah penyiaran Sarawak Haji Ahmad Syafi'i Haji Yaman dan penyiar Puan Hasanah Haji Daud. Kepada saya, kerajaan negeri Sarawak adalah kerajaan yang sangat bertanggungjawab dan tidak lupa dengan contribution pegawai-pegawai kerajaan dan ahli-ahli warga negeri Sarawak yang sangat berjasa dalam waktu kemerdekaan negeri Sarawak. Selain daripada itu, 3 bekas ahli sukan yang pernah mengharungi arena sukan negara iaitu bekas Bina Badan Bujang Taha, pelari pecut Wak Senyambek dan peninju Sapuk Biki turut menerima pingat anugerah. Segala tuntutan yang diutarakan oleh kaum minoriti Penan Berhubungan Pembinaan Empangan Hidroelektrik murung mendapat perhatian pihak Sarawak Energy Berhad, SEB dan Adun Belaga Liwan Lagang melalui meja perundingan. Menurut Wakil SEB, Lee Tiong Ho, pihaknya telah pun mengadakan perundingan semasa mesyuarat bersama beberapa wakil kaum Penan di pejabatnya berdekatan Empangan Murum. Liwan ketika dihubungi RTM turut mengesahkan terlibat dalam perundingan tersebut dan akan memaklumkan kepada Ketua Menteri Sarawak mengenai perkara tersebut serta agensi yang bertanggungjawab mengenai beberapa tuntutan yang disuarakan oleh pihak terbabit. Antara permintaan mereka termasuk membaiki jalan dan jambatan yang rosak teruk selain penyediaan sebuah klinik dan sekolah untuk anak-anak mereka mendapat pendidikan yang lebih baik. Sejak 22 Ogos lepas, lebih 50 penduduk kaum Penan daripada 5 buah rumah panjang dalam kawasan penempatan semula Tegulong yang terletak kira-kira 18 km dari simpang utama sebelum ke projek Empangan Hidro Murum mengadakan sekatan secara aman bagi menuntut agar penyediaan asas dipertingkatkan. Malaysia mencatat pelaburan rentas sempadan berjumlah 418.6 bilion ringgit tahun lepas yang merupakan peningkatan 50.1 bilion ringgit dari 2012. Pada 2012, sejumlah 368.2 bilion ringgit pelaburan rentas sempadan direkodkan. Pengarah Bahagian Rentas Sempadan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Martrade Amran Yem berkata, industri perkhidmatan seperti kewangan, insurans, teknologi maklumat dan komunikasi serta jualan borong menyumbang jumlah pelaburan tertinggi bernilai 235.4 bilion ringgit.
Ini diikuti industri pelombongan dan kuaris RM120.9 bilion, pertanian RM32.6 bilion, pembuatan RM24.2 bilion dan pembinaan RM5.5 bilion. Pelaburan rentas sempadan Malaysia paling banyak dilakukan dengan negara-negara di rantau Asia dengan jumlah RM202.2 bilion, selain Amerika Latin RM59.7 bilion, Eropah RM52.7 bilion dan Afrika RM46.3 bilion. Pengarah itu menyatakan demikian pada sesi taklimat pelaburan rentas sempadan anjuran Matret di Kuching. Oleh itu, Amran menyeru usahawan Malaysia yang ingin menembusi pasaran luar agar menghubungi bahagian pelaburan rentas sempadan Matret agar bantuan sewajarnya dapat diberikan seperti khidmat nasihat dan kewangan. Usahawan juga digalak menembusi pasaran negara yang sedang membangun dan negara dunia ketiga kerana peluang pelaburan yang lebih besar berbanding di negara maju. Program Transformasi Komuniti Bergerak atau Mobile CTP oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM kini berada di peringkat akhir perancangan untuk dilaksanakan di Sarawak. Panglima Pemerintahan Wilayah Timur, Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki Mokhtar berkata, menerusi program itu, ATM akan bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi melaksanakan pelbagai program dan khidmat masyarakat serta perubatan untuk masyarakat pedalaman secara berterusan. Program itu merupakan rentetan daripada kejayaan projek Jiwa Murni yang telah dilaksanakan di beberapa lokasi pedalaman di negeri ini. Jelasnya lagi, pelbagai agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Penyiaran Malaysia serta Jabatan Pendaftaran Negara akan turut diajak untuk menyertai program itu. Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki menyatakan demikian kepada media selepas acara perbarisan Hari Ulang Tahun 1 Division yang ke-48 di Kem Muara Tuang. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu pelbagai pencapaian terbaik telah dicapai oleh ATM sepanjang 8 bulan tahun ini hasil daripada perkongsian maklumat dan kerjasama penduduk setempat serta anggota askar wataniah di kawasan perbatasan. Antaranya termasuklah mematahkan cubaan menyeludup pelbagai barangan bersubsidi, penyeludupan pendatang asing tanpa izin serta yang terbaru, cubaan menyeludup keluar sebuah kereta jenis pacuan 4 roda ke negara jiran. Pada acara perbarisan itu, Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki menyampaikan sijil kecemerlangan Panglima 1 Division kepada 25 pegawai dan anggota lain-lain pangkat serta penjawat awam. Sekian sumbangan berita dari Sarawak petang ini. Seberita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Hisham dan Norlela. Baik, terima kasih Bu Umar atas laporan itu sebentar tadi. Dan Norlela, sebelum kita bersama dengan Asli di Kota Kinabalu, antara fokus yang diberi tumpuan negeri di bawah bayu ada termasuk hentikan aplikasi permainan berasaskan tragedi MS17. Juga pihak berkaitan diminta segera daftar GST. Jadi Asli teruskan dengan laporan penuh. Silakan. Terima kasih Hisham dan Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pewujudan aplikasi permainan atas talian berasaskan tragedi MH17 oleh pihak tidak bertanggungjawab terus dikecam hebat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif menegaskan aplikasi tersebut harus dihentikan serta-merta. Datuk Arifin juga menasihatkan masyarakat memboikot aplikasi tersebut dan lebih peka terhadap emosi keluarga mangsa terbabit nahas di timur Ukraine 17 Julai lalu. Hentikanlah kepada yang terlibat dan kalau boleh kerajaan menyiasat perkara ini kerana kita tidak mahu tragedi ini dijadikan bahan permainan. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh wujud di kalangan masyarakat kita. Datuk Arifin berkata demikian di Kota Kinabalu sebagai mengulas laporan akhbar berhubung pewujudan aplikasi permainan Eurobook Simulator 2014. Menurut sumber laman sesawang majalah Belanda, aplikasi itu dipercayai diwujudkan warganya berdasarkan pemeriksaan alamat protokol internet yang tertera. Individu yang menjalankan sebarang aktiviti perniagaan dan syarikat perniagaan di Sabah sekali lagi diberi peringatan agar segera membuat pendaftaran cukai barang dan perkhidmatan GST. Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Perkastaman dan GST Datuk Haji Zainul Abidin Taif meminta mereka layak agar tidak menunggu saat-saat akhir untuk membuat pendaftaran berkenaan. Menurut Datuk Haji Zainul Abidin, pegawai-pegawai kastam sedia membantu mereka yang menghadapi masalah berhubung pendaftaran GST itu yang tamat 31 Disember ini. Dan sekiranya
pihak masyarakat menyimpan apa-apa masalah, datanglah custom, kami menyediakan beberapa pegawai yang sudi untuk membantu masyarakat, ya, untuk membantu pihak peniaga dalam melaksanakan proses pendaftaran dengan segera. Datuk Haji Zainul Abidin menyatakan demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat ke-19 Jawatan Kuasa Kastam bersama Kawasan Pembangunan Bersama JDA antara Kastam Malaysia dan Thailand di Kota Kinabalu. Mesyuarat ini dihadiri lebih 40 pegawai kastam dari Malaysia dan beberapa delegasi kastam dari Thailand yang diketuai Ketua Penasihat Pungutan Hasil Pengurusan dan Pembangunan Kastam Diraja Thailand, Chawi Wan Kong Charoen Kit Kul. Mesyuarat 3 hari ini bertujuan mengkaji prosedur-prosedur kastam yang perlu dipermudahkan bagi melicinkan kerjasama antara kedua-dua negara termasuk cari gali petroleum di kawasan sempadan Malaysia-Thailand. Setakat ini terdapat lebih 200 telaga minyak di kawasan sempadan Malaysia dan Thailand yang dikendalikan oleh beberapa operator. Ahli Dewan Perniagaan Bumi Putra Sabah DBPS bersedia untuk melaksanakan cukai barangan dan perniagaan GST. DBPS kini giat memberi penerangan mengenai konsep kebaikan dan manfaat yang diperolehi ahlinya daripada pelaksanaan GST pada 1 April tahun depan. Yang di-Pertua DPBS, Datuk Muhammad Hasnul Datuk Ayub berkata, pihaknya turut melaksanakan kajian terhadap profil ahli-ahlinya bagi menentukan sama ada mereka terlibat dengan pelaksanaan GST. Secara kasarnya, lebih 300 ahli DPBS dijangka terlibat dengan pelaksanaan GST. Penjelasan terperinci mengenai GST dalam kalangan ahli DPBS amat penting bagi menangani rasa kebimbangan dan keraguan memandangkan konsep dan sistem GST tersebut masih baharu. Pada mulanya mungkin ada sedikit keraguan kerana dari segi kepahaman, tapi apabila mereka sudah mendengar golongan-golongan mereka yang sudah menerima penerangan ataupun menerima penjelasan, memang berpuas hati. Dan memang mereka merasakan bahawa sistem atau konsep pelaksanaan GST ini adalah sistem yang terbaik. Datuk Muhammad Hasnul menyatakan demikian dalam temu ramah khas bersama pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Tindakan pantas dan proaktif Sabah Electricities dan Berhad SESB membina semula menara ke-300 berkeupayaan 275 kV di Kampung Nabutan Ranau berjaya mengelakkan gangguan bekalan elektrik khususnya kepada kira-kira 500,000 pengguna di kawasan pantai timur Sabah. Pembinaan menara itu berikutan ketidakstabilan tapak menara akibat mendapan tanah di kawasan berkenaan. Menurut Pengurus Besar Penghantaran SESB Insinyur Muhammad Yaakob Japar, pihaknya membina 2 menara baharu untuk menggantikan menara ke-300 yang merupakan talian utama penyaluran bekalan elektrik ke pantai timur Sabah. SESB juga membelanjakan 2.3 juta ringgit untuk membina 4 menara sementara dikenali sistem pemulihan kecemasan ERS sekaligus mempercepat kerja-kerja pembinaan 2 menara baharu tersebut. Dengan adanya inisiatif ini, kita telah berjaya mengelakkan gangguan bekalan daripada berlaku kepada penduduk-penduduk di pantai timur Sabah. Insinyur Muhammad Yaakob ditemui pemberita semasa meninjau tapak pembinaan menara baharu di Kampung Nabutan Ranau. Projek yang dimulakan Mac tahun ini dijangka siap sepenuhnya awal bulan depan. Penyertaan masyarakat dalam Regimen 516 Askar Watania di negeri mampu menjadi penghubung antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan rakyat. Ketua Staf Markas 5 Brigade Lieutenant Colonel Muhammad Nurlizam Syamsuddin berkata penyertaan itu juga akan mendedahkan masyarakat tentang peranan ATM sekaligus menjadi ejen maklumat kerajaan berhubung keselamatan negara. Pada masa sama, Lieutenant Colonel Muhammad Nurlizam berkata, penyertaan anak watan Sabah dalam Askar Watania juga terbukti berjaya menjadikan mereka lebih bersemangat patriotik dalam mempertahan kedaulatan dan keselamatan negara. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pembukaan latihan kem tahunan Regimen 516 Askar Watania di Kem Kukusan Tawau. Latihan kem tahunan itu merupakan peluang bagi semua anggota sukarela menyertai latihan untuk memenuhi tanggungjawab sebagai seorang anggota tentera darat.
Seramai 408 anggota sukarela Regimen 516 Askar Wataniah termasuk 13 pegawai menyertai latihan ini. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Untuk seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Hisham dan Norlila. Silakan. Ya, terima kasih Asli Ismail. Baik, dan seterusnya wilayah Persekutuan tidak juga mahu ketinggalan menyumbang laporan semasa negeri-negeri. Ya, Labuan ya, Hisham. Ya, Labuan. Baiklah, kita teruskan dengan sebuah lori disita Pejabat Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan dalam obstetik selepas mengisi diesel melebihi had yang dibenarkan. Dan harta benda bernilai lebih 34 juta ringgit diselamatkan bomba dan penyelamat Labuan dari Januari hingga bulan ini. Untuk laporan seterusnya, kita bersama Haji Wendy Jack di sana. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sebuah lori disita Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDN KK Labuan kerana mengisi diesel melebihi daripada had yang dibenarkan dalam obstetik. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa PPDN KK Labuan, Aslani Dabi, 500 liter minyak diesel dirampas bernilai lebih RM22,000. Kami mendapati lori tersebut mempunyai ataupun di bahagian belakang tangki itu sudah pun mempunyai isi diesel, iaitu lebih kurang dalam tangki itu mempunyai 500 liter diesel yang telah pun diisi. Pemandu lori terbabit turut ditahan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Di bawah undang-undang sedia ada, setiap pembelian minyak diesel bersubsidi mesti tidak melebihi 150 liter untuk satu stesen minyak. Menurut Aslani, kes tersebut mungkin didalangi pemilik stesen minyak sendiri. Justru beliau memberi amaran kepada kesemua 6 stesen minyak di wilayah persekutuan ini supaya tidak menyalahguna subsidi minyak diesel untuk kepentingan sendiri. Sepanjang obstetik setakat ini, 4 kes direkod di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 melibatkan nilai rampasan lebih RM35,000. Dalam perkembangan lain, harta benda bernilai lebih 34 juta ringgit berjaya diselamatkan Bomba dan Penyelamat Labuan dari Januari hingga Ogos 2014. Bagaimanapun lebih setengah juta ringgit kerugian dicatat kerana musnah dalam kebakaran dalam tempoh yang sama. Setakat ni tahun 2014 bulan Ogos, kita dapat selamatkan harta benda sebanyak 34 juta 901,000 dibandingkan cuma kerugian 589,000 ringgit. Jadi ini nampak jelas setiap tahun ada nampak orang kata dia punya pengurangan kerugian tu, dan tapi kita dapat selamatkan harta benda di Pulau Labuan ni. Menurut Zainal, Bomba dan Penyelamat sentiasa memberi penerangan dan meningkatkan kesedaran orang awam mengenai aspek keselamatan harta benda dalam usaha menurunkan peratus kebakaran. Selain itu, rondaan dan pemeriksaan ke premis yang mempunyai perakuan bomba juga dilakukan bagi memastikan kelengkapan keselamatan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sempurna. Letaknya 30 km dari pusat bandar Labuan, namun bangunan Sekolah Kebangsaan Berbuluh tidak menggambarkan ia berada jauh dari kawasan bandar. Ini kerana SK Berbuluh bukan sahaja mendapat bantuan kerajaan, malah syarikat milik kerajaan. Selain memastikan pelajarnya menuntut ilmu dalam persekitaran sekolah yang selamat dan dilengkapi dengan alat bantu mengajar yang secukupnya, pelajar sekolah ini turut dibantu meningkatkan pencapaian mereka. Tahun ini misalnya, Petronas yang mengambil alih sekolah ini sebagai sekolah angkat turut membiayai kelas tuition untuk 3 pelajar yang bakal menduduki UPSR. Sekurang-kurangnya 4 pelajar disasar memperoleh ketusan 5A. Sekolah ini mempunyai 317 murid darjah 1 hingga 6 dan 31 guru. Tidak mustahil ya kalau sekolah pinggir bandar ini dapat memberi saingan ya satu ketika nanti kepada sekolah-sekolah di bandar, ya, tidak mustahil. Menurut guru besarnya Dayang Damit, prestasi akademik pelajar kini semakin meningkat dan bakal menyaingi pelajar sekolah bandar. Laporan itu tadi mengakhiri paparan dari Labuan. Untuk berita wilayah seterusnya, kita bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.
Dan saudara, setakat ini sahaja perkembangan yang kami bawakan selama sejam dalam Berita Wilayah hari ini, 28 Ogos 2014. Nolila, negara kita, tanggungjawab kita dan sempena Hari Kemerdekaan ke-57. Ayuh kita bersatu memelihara dan mempertahankan kemerdekaan yang kita miliki. Yang merdekakan juga minda dan jiwa kita seluruh rakyat Malaysia.